sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan. Dan tak ku nyanyikan kau lagu rindu, karena sesungguhnya hati ini masih lagi lumas dalam kerinduan. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku nyanyikan lagu ini. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku nyanyikan lagu ini. Kan kau lagu cinta, seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan. Tak ku nyanyikan kau lagu rindu, karena sesungguhnya hati ini masih lagi lumas dalam kerinduan. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku nyanyikan lagu ini. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu-jemu. Cintaku nyanyikan lagu ini. Oh yeah, cintaku tak jemu-jemu, khas untuk penonton-penonton Malaysia hari ini. Daya Bakar dan Nazrul Rahman menceriakan Ahad anda. Ya, jadi bagaimana Ahad anda pagi ini? Adakah semuanya sudah bangun dengan ceria dan juga positif? Sudahkah anda sarapan? Kalau belum sarapan, tak apa. Sambil Jangan sarapan khawatir. tu, sambil tu tengoklah kami. Banyak hari ini memang banyak yang kami nak kongsikan lagi-lagi pengalaman-pengalaman kami, dan tentunya anda pun ada pengalaman yang tersendiri. Pasal apa tu? Aje, pasal apa tu? Alah, pasal kita membeli-beli barang. Ni berapa ringgit? Ni berapa ringgit? Rasa Itulah dapat taka dia. tak apa Daya cakap ni? Saya pun boleh percaya tak, Daya Bakar ni seorang yang rajin pergi pasar. Ya ataupun tidak? Jawapannya adalah ya. Ya. Dan kena faham, ya tu adakah Daya pergi sendiri ni? Oh tidak, saya sebenarnya kalau nak tahu daripada kecil, abah saya memang hobinya bawa kami pergi pasar. Ada reason itu, ada sebab dia. Ada sebab. Jadi benda tu terbawa lah. Sekarang ni saya pula bawa mak saya. Sebab tak tahulah, Abang Nas. Selalunya kalau kita kan, orang kata, orang lelaki pergi pasar beli barang. Tapi isteri kat rumah kita ready. Saya beritahu, saya nak masak apa, awak belikan barang. Betul ke? Oh, untuk saya rasa tak ada orang kata gender role untuk buat benda-benda sebegitu. Kalau katakan orang rumah dia yang nak jaga rumah, dia lah nak pergi pasar, dia pergi pasar, tak ada masalah. Kalau saya yang ditugaskan untuk pergi pasar, saya pergi pasar. Janji kita tahu ikan mana nak pilih, saya mana nak pilih dan sebagainya. Tapi kita nak tanya kepada rakan tugas kita, dia ni pandai pilih ikan ke? Dia pandai pilih sayur ke? Itulah. Ke ada yang tak kenal? Petri Yahya ceritanya ada di pasar sekarang ni. Mari. Pasar Borong Selayang bersama dengan Fitri Yahya. Pasar moden. Pasar moden SS15 Subang. Saya tahu kenapa cakap pasal sayang tadi. Sebab saya biasa pergi sana. Itu sebenarnya rahsia yang semua penonton kena tahu ya. Itu tempat pasar favourite Subang Nazruddin. Jaya SS15 ada modern sikit. Kita bersama dengan Ahmad Fitri Yahya kita. Assalamualaikum Fit. Sibuk memilih lah tu agaknya tu. Itulah dia. Apa yang pandang-pandang tu RM33. Wow, halnya sekilo. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda semua. Saya Fitri Yahya berada di Pasar Moden SS15 di Subang Jaya ini, yang mana saya suka tempat ini kerana tersusun. Ada segmentasi di mana jual ikan, kemudian yang mana tahu, yang mana sayur, ayam dan sebagainya. Okey, tadi saya asyik termenung tengokkan bawal emas ni. Memang antara bawal kategori yang saya favourite. Okey, sambil-sambil itu hari ini kita nak tinjau macam mana mungkin keadaan kemeriahan pasar. Di samping nak tinjau macam mana selepas bertahun lamanya, adakah mungkin perubahan harga pada setengah makanan yang dijual pada hari ini. Okey, baik, saya nak bersama dengan Puan Laidi. Yang tadi Syed pilih udang ya. Okey, kalau dibandingkan setahun dua yang lalu kan, ada tak perubahan harga yang Puan Laidi perasan? Ada.
lebih kurang 10% hingga 15% harga naik. Tapi itulah kadang kita ni sebagai pengguna tak ada pilihan ya, sebab itu harga yang ada. Pada udang ke ikan ke macam mana perubahan harga tu? Semua naik. Tapi kita kena beli jugalah sebab nak makan. Cara ni beli udang untuk masak apa ni? Sambal. Okey, baik. Puan Laili antara yang mengunjung di sini, kalau ikutkan waktu puncaknya antara 6 sampai 8 pada hari Ahad seperti ini, dan saya ni nampak tenang dan lapang. Okey, baik. Itu daripada komen pembeli secara ringkas. Macam mana Cik Azman? Yang ceritanya dulu dia memang ada kerja makan gaji, tapi sekarang ni fokus jual ikan saja, hasil laut. Jadi tadi ada pengguna yang mengatakan bahawa itulah perasan juga perubahan harga ni. Rasanya apa yang mendorong pada peningkatan harga ni? Ya. Harga sekarang pun dah naik dalam 3-4 ringgit sekilo satu jenis ikan. Terkesanlah pada pengguna harga dengan mahal, dengan kos sekarang semualah mahal, bukan setakat ikan saja, sayur pun mahal. Bermakna pihak pengguna pun makan pun macam lebih kurang mencatulah, tak ada boros sangatlah berbelanja. Maksudnya memang dari segi rantaian ya, mungkin daripada pembekal pun dah mahal, kemudian kos untuk katakan transport lagi. Jadi akhirnya sampai kepada penjual lah. Sampai pada penjual ni macam kita ni tak pasalah naik harga mahal sikit. Kalau jual murah kita tak ada untung lah. Dengan kos sewaan lagi, kemudian nak memastikan yang terbaik jadi dijual. Kalau simpan lama pun mungkin dah tak segar kan. Rosak lah, kualiti tak bagus lah. Kita semua stok, kalau hari ni ambil, hari ni habis. Macam tu. Okey, saya tengok di sini itulah ada siakapnya, ada bawal, ada ikan merah, okey macam-macam. Okey. Okey, dan juga tadi tengok bawal emas tu. Terima kasih Cik Azman. Itulah keluhan daripada peniaga sebab memang terpaksa. Okey, tempat ni saya suka kerana yang pertama dari segi segmentasi yang tersusun, kemudian kebersihan. Saya nak menuju ke kawasan ataupun di segmen tahu, yang mana saya difahamkan peniaganya dah meniaga selama lebih 30 tahun di kedai Wak Wak Mi Tahu ni, ataupun nama betulnya Cik Rani. Assalamualaikum Wak. Okey, ceritanya Wak berniaga di sekitar Subang Jaya ni dah lebih 30 tahun ya? Lebih 30 tahun saya berniaga kat Subang Jaya. Dari pasar ni mula dibuka lah sampai sekarang ni. Okey, dan kalau dapatikan yang ada di sini ada anak cucu, maksud 3 generasi dah mewarisi ni. Apa yang menyebabkan Wak mampu bertahan sampai sekarang ni? Kerana saya lama bertahan kat sini. Yang pertama ni kita jimat cermat. Jimat cermat ya. So kalau ada untung sikit, simpan sikit. Kalau untung banyak, kita simpan banyak. Wak ni dia kreatif, dia jual macam-macam. Dia jual daripada dulu memang dia punya trademarknya tahu lah ya. Kemudian sini dah ada macam pisang semua, sayur-sayur, dan tadi pun saya tengok yang datang pelbagai bangsa. Okey Wak, yang sekarang ni yang bantu anak cucu ya? Ya, anak cucu saya yang bantu saya. Sebab apa, bila kita kena ajar yang sekarang ni, kita dah tak ada idea untuk third generasi. So macam mana kita nak bagi third generasi ni bergerak. So kita kena ajar daripada dia kecil lah. Kat sini pusat latihan dia. Tadi Wak kata ni pusat latihan ya. Berapa umur? 17. Pusat latihan untuk cucu, melatih meniaga pelbagai onak duri dalam perniagaan ni. Dan saya tertarik kat sini ialah tentang ni. Mungkin Dayah Nas ataupun penerbit tahu tak ini daun apa? Ini daun salam yang mana kita boleh buat dalam nasi ataupun apa saja, dan mengikut kajian saya lebih daripada 56 menu boleh gunakan daun salam ni, ataupun bahasa Inggerisnya bay leaf. Manfaatnya sungguh luas, termasuk untuk merawat pelbagai penyakit dan juga kebaik untuk jantung. Terima kasih Wak. Wak ni orang cergas. Umur? Umur saya 73 tahun. 73, aktif. Tadi dia kata pasar inilah tempat latihan yang terbaik. Okey, nanti saya akan kembali lagi untuk anda berkongsi bagaimana situasi di Pasar Moden Seksyen 15 di Yos Jening untuk berkongsi yang menarik, yang meriah dan ilmu untuk anda semua. Kembali ke studio. Sebenarnya sudah di Isteri Pentas. Silakan. Wah, Petri Yahya. Saya sukalah bila kongsi tadi tu daun salam ataupun bay leaf. Betul, selalu kita nampak bay leaf tu. Tak tahu nama daun salam. Itulah kebaikan English education. Dan misalnya cakap pasal daun-daun ke ulam-ulam kan. Saya rasa itu yang orang paling suka sekali pergi pasar. Cakap kan, kita nak dapat yang fresh.
fresh. Kan, makan sambal belacan ke dengan budu. Resepi sama. Oh, itu dia hot budu dah keluar tu. Oh, kita pehek. Jadi itulah dia suasana di Pasar Besar Moden SS15 Subang Jaya. Dan kalau kita nampak Abang Fatty Raya kita berbaju flower, berseluar Yankee, tapi nasib baik dia bukan kaki ayam. Bukan berkaki ayam. Kalau kat pasar nak jalan kaki ayam tu geli sikit kan. Betul. Dan sebenarnya seperti yang kami uratkan daripada tadi, kita cerita tentang pengalaman pergi pasar dan sebagainya. Kita nak dengar jugalah. Maksudnya boleh kongsikan pengalaman anda suka ke pasar mana, apa yang menarik di Facebook Live kami iaitu Malaysia Hari Ini. Kalau ada cerita-cerita menarik, insya-Allah kita bawakan ke media masa di kaca TV anda. Tapi kalau Daya perasan kan, bila kita pergi ke pasar, saya ni sebetulnya tersasul tadi saya cakap pasar Borong Kuala Lumpur Selayang kan, sebab saya memang selalu biasa pergi sana pukul 4.30 pagi mak dah. Okey, bangun. Pergi pasar. Pergi pasar. Siapa mandi pergi pasar Borong memang tak pandai. Sebab kita balik rumah bau kita macam pasar Borong tu kan. Tapi Daya perasan tak, bila kita keluar daripada pasar tu, kat luar tu banyak-banyak kedai kan. Banyak-banyak kedai tu dia pekerja kita ke pekerja asing? Kebanyakannya pekerja asing. Pekerja asing. Jadi memang biasa kalau kita pergi ke pasar Borong yang besar-besar ni, kalau kita pergi ke tapak pelupusan dia atau tempat buang sampah dia, yang orang buang sayur yang kata tak cantik dan sebagainya, kat sanalah warga asing akan berkumpul. Dan mereka akan pilih semula. Ini boleh lagi, ini boleh lagi. Dia patah-patahkan yang busuk tu, lepas tu dia ambil, dia cuci cantik, dia bungkus. Dia jual. Bagus sebenarnya cakap pasal ni, sebab ini adalah realiti dan sebenarnya kita ada juga tim Malaysia ini, iaitu Kokok tak silap saya, ada buat tinjauan sebenarnya. Dan tengok peniaga asing ni berniaga katanya di pasar besar. Itulah dia. Okey, cuba kita saksikan. Lambakan pekerja mahupun peniaga warga asing di pasar-pasar utama ibu negara sejak kebelakangan ini membuatkan orang ramai tidak keruan. Lokasi pertama tinjauan kru MHI adalah ke Pasar Harian Selayang. Jika dapat dilihat daripada pemerhatian kami, pasar ini kelihatan kemas dan teratur. Barangkali sudah mengambil langkah berjaga-jaga jika ada pihak berkuasa yang membuat serbuan secara tiba-tiba. Kami juga sempat mendengar daripada perbualan antara mereka yang mengatakan mungkin kami ini polis atau pihak berkuasa. Lokasi seterusnya, kami telah membuat tinjauan di kaki 5 bangunan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur. Ibarat cendawan tumbuh selepas hujan, itu gambaran lambakan peniaga mahupun pekerja warga asing yang bukan sahaja kembali ke tapak asal, sebaliknya berniaga di lokasi baharu, berhadapan gerai peniaga tempatan hingga menjejaskan bisnes mereka. Daripada tinjauan, dianggarkan terdapat lebih 20 peniaga buah-buahan, sayur-sayuran dan barangan basah. Dapat dilihat juga yang berniaga di situ kebanyakannya milik warga tempatan, namun ditaburi dengan ramai pekerja warga asing. Diharapkan ini bukanlah salah satu cara untuk mengaburi pihak berkuasa. Dan lokasi terakhir yang kami sempat tinjau adalah Pasar Borong Selangor. Kebanyakan warga asing di sini terdiri daripada warga Bangladesh, Myanmar dan Indonesia. Ini udang apa? Udang biasa kak? Yang ni? Sama juga kak, tapi kalah je lain. Ini udang ni daripada mana? Ya? Ini dari mana udang ni? Orang pun tak tahu lah kak. Oh, tak tahu? Tak tahu, kita beli dekat Selayang aja kak. Oh, datang kerja je lah. Ya. Tak tahu dari mana. Ni tanggung dari mana? Ni tanggung dari mana? Ha? Kenapa you pakai tag? Semua orang tak dia pakai. Oh, dia kena pakai ya? Semua orang maksudnya dia bekerja lah. Oh. Ni daripada mana tak tahu? Daripada mana? Melaka ke? Johor ke mana? Tak tahu. Ke Cambridge ke? Okey, alright. Ini celebrate apa? Faham. Kalau kita beli pun dia limit, dia bagi dia apa-apa. Abang memang pemilik kedai ni ke? Kerja kat sini ke apa? Oh, kerja. Oh, abang datang dari mana? Datang dari mana? Indonesia. Oh, ramai dah kawan-kawan sini. Jadi ramai kawan-kawan Bangladesh apa semua kan? Myanmar semua kan? Tak ke? Oh, kawan-kawan lah. Okay, alright, tak apa. Geng lah.
Alright, terima kasih. Jelas mereka atau peniaga asing ini agak susah untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Hanya kerja semata-mata, tidak hanya sebagai kuli tetapi seperti pemilik premis itu sendiri. Sejauh mana atau sampai bila akan berlaku lambakan pekerja atau peniaga warga asing bermaharaja lela? Semoga pihak yang terbabit dapat mengambil tindakan dengan sewajarnya. Itulah dia suasana di Pasar Borong Kuala Lumpur. Bila saya tengok menggamit nostalgia. Ibu kalau tengah tengok sekali, insya-Allah kita pergi pasar sama-sama nah. Memang enjoy kan pergi pasar sama-sama. Betul. Soalnya pergi pasar ni selain daripada kita nak membeli belah untuk untuk rumah, kita sebenarnya dapat kalau pergi dengan ibu bapa kan, dengan suami isteri sama-sama pergi kat rumah pun sama-sama masak, sama-sama tolong bersih. Semua orang kenal Daya kat pasar tu tak? Tak ada nak kenal. Tak kenal macam, ini yang Dayah tu ke? Gitulah. Ini yang kat TV tu ke? Macam itulah paling kuat pun. Saya sebab arwah nenek saya pergi sana, ibu saya pergi tempat sama dan sekarang saya pula pergi. So saya dikenali sebagai anak Abi. Dia tak tahu nama saya. Ini anak Abi kerja TV3 punya. Tapi yang pekerja-pekerja asing pun mempunyai perwatakan yang sama. Dia sangat friendly dan sebagainya. Tapi saya tertanya-tanya juga bila kita tengok pekerja asing banyak ni kan, mana orang-orang kita ya? Sebab bila saya menyapa mereka, ada yang gajinya sampai 3-4 ribu ya. Maksudnya agak lumayan jugalah kan. Betul, lagi-lagi kalau kerja tu 7 hari seminggu. 7 hari seminggu. Masa PKP tu ingat tak ada pekerja asing kan. Jadi orang-orang kita yang datang bekerja. Tapi bila dah habis PKP, tiba-tiba hilang semua nak jadi rider semula. Itu yang memeningkan saya lah. Ini sesuatu yang boleh kita macam fikirkan. Baik, kita saja tinggalkan anda dengan memikirkan isu ini. Jadi kita nak berehat sebentar. Sebentar lagi Daya dengan Nas. Macam-macam lagi kami nak kongsi. Macam-macam lagi. Dan jangan lupa kita juga bersama dengan Buskers kita, Music Box semuanya. Selepas ini. Stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky do look upon, so crumble and fall. All the mountains to crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tears, no more. Just as long as you stand by me. Okey, masih kita berada di Pasar Moden di Seksyen 15 di Subang Jaya ini. Dan mungkin ada yang tertanya berapa harga jualan ayam ya. Assalamualaikum. Okey. Ini tengok macam-macam pilihan ada, sebab itu dia berikan pecahan di situ. Kalau ayam daging RM11.50, kemudian ayam kampung RM26. Kita ada yang menjual peha ayam, kepak ayam, isi ayam. Jadi di sini ada tempat yang saya rasa sangat cantik susunannya. Daripada mereka yang gigih berniaga seawal jam 6 pagi tadi ya. Okey, dan akan berakhir lebih kurang sejam lagi untuk yang ingin datang ke sini, sebab di ruangan ikan pun nampaknya mungkin ada yang dah tutup kedai, dan ini ruangan ayam, dan apa pula di ruangan Kat Tiaw yang menjual sayur, yang menjual ulam-ulaman, bagaimana pula. Jadi saya nak bersama dengan Cik Yaga Raja yang merupakan timbalan pengerusi Persatuan Penjaja di sini. Jadi tadi ada juga yang macam komplain lah, katanya harga meningkat juga ya. Jadi macam mana kita terpaksa berdepan dengan situasi ini, Cik Yaga? Tapi saya ada kebun sendiri, macam saya bagi harga rendah lah.
Macam kita yang selalu kita beli tomato dari Cameron Island. Lagi kobis Beijing, brokoli, cauliflower semua daripada Thailand. Thailand barang. So kebanyakan kita jual ke tempatan. Bermaksud kita kena juga ambil tahu yang mungkin ada penjual yang mengeluh kerana mungkin harga memang terpaksa jual harga tinggi kan. Jadi sebagai persatuan apa yang selalu dibincangkan? Kita bincangkan, saya yang buat rezeki. Saya pergi setiap kedai tengok harga macam mana. Saya bagi tahu dia orang lah, jangan harga naik lah. Tapi ayam sudah naik. Ni minggu ni sudah naik 50 sen dah. Termasuk harga ni pun kadang-kadang turun naik ya. Turun naik. Jadi kita sebagai pembeli pun kena cakna jugalah ya. Jadi apa lagi isu yang dibawa oleh penjual? Sebab mereka ni nak bertahan bukan senang ya. Penjual dia sini dia tak ada apa-apa isu sebab dia tengok saya semua fresh. Kalau dia beli sama mall, Maidin semua dah Amin dah cakap old one lah, tapi dia nampak sini fresh lah. Okay, sebab kalau di sini di pasar moden ni memang terkenal kerana hasil yang dijual ni yang berkualiti. Kita tengok di kiri kanannya. Okey. Okey. Dan sekejap mungkin dapat kita tanya seorang pembeli sini cari apa agaknya? Serai. Ha? Serai. Oh, masak apa serai? Dia nak masak tom yum. Tom yum. Okey, jadi sebelum sebab kawasan sini saya tengok memang nampak segar semua kan. Sebelum beli tu ada tinjau harga dulu ke ataupun memang tengok mana yang bersih, yang segar terus beli? Saya pilih juga daripada segi kesegaran. Lepas tu kita perasan daripada segi harga pun akan sudah naik 10% lah daripada sebelum ni. Oh, memang selalu beli nampak bernyata harga? Ya, memang. Tapi kalau yang dijual tu betul-betul nampak berkualiti memang berkualiti. Ya, memang berkualiti. Kalau kualiti tu pun tak ralat lah untuk beli pada harga yang diletakkan ya. Okey. Jadi biasanya kalau tom yum serai kena ada, kemudian ada simpanan untuk bahan-bahan dapur lah. Bujang ke berumah tangga? Berumah tangga. Rumah tangga. Jadi isteri tak bagi checklist ya? Ada. Kita pilih je, nanti dia akan masak. Pilih je nanti isteri masak ya. Okey, nampaknya kalau tadi saya sebutkan biasanya dah agak kurang ramai, tapi nampaknya menjelang penutupan pada jam 11 pagi nanti dah bertambah ramai. Okey, jadi inilah dia. Untuk anda yang mahukan masakan kampung seperti belimbing, kemudian kita ada ulam raja, daun limau. Cuma saya tak jumpa lagi daun gelenggang ya. Okey, setangkai daun gelenggang, setalam sayur manis, sekali saya melayang seumat insan memandang manis. Okey, ini ruangan yang menjual hasil tani. Tadi Cik Raja sebutkan bahawa harganya turun naik, kena cakna dengan perubahan semasa ya. Mungkin kalau banjir ke apa, mungkin ada lagi perubahannya. Baik, saya kira itu saja laporan saya untuk kali ini, memberitahu kepada anda berkaitan situasi di pasar moden di Seksyen 15 USJ ini, yang mana nampak tersusun, kemas dan ada persatuan yang menyelia dari segi harga dan isu-isu yang dibagikan oleh penjual di sini. Semoga nanti kita dapatlah menjadikan ini sebagai satu rujukan ataupun model bagaimana ia diuruskan dengan baik. Dan saya kembali semula kepada rakan tugas di studio untuk berkongsi ilmu yang berikutnya. Sekian dari saya, Fitri Yahya, untuk anda Pasar Tani yang meriah pada pagi ini. Terima kasih Fitri. Selamat pagi. Dah begitu, rancaknya suasana di Pasar Moden SS15 Subang Jaya ini. Jadi dengan wawancara yang diadakan oleh Fitri tadi kan, jadi banyak soalan tentang harga naik kan. Jadi saya rasa macam mana? Saya sebenarnya terasa lah. Terasa lah juga. Kita memang akan rasa lagi-lagi untuk orang yang selalu membeli. Contohnya selalu dah mingguan. Contoh dia beli okey dah tahu dah harga 250. Tiba-tiba minggu depan dia pergi lebih kurang apa benda yang sama, tapi jadi 300. Jadi memang kita sebagai pembeli memanglah akan terasa lagi-lagi nak beli untuk seisi rumah kan. Yang saya teringat pula bila saya pandang visual tadi tu kan, saya nampak lelaki-lelaki yang sedang tengok list yang diberi oleh isteri dan sebagainya. Teringat saya masa PKP, ada abang-abang kat rumah kan, yang tak tahu apa nak beli kan. Daun sup dia ingat daun ketumbar, ada macam-macam lah kan. Ini orang kata mengimbas kenangan lalu lah. Tapi rasanya sekarang semua dah hebat-hebat belaka. Betul. Dan sebenarnya sekarang ni kita nak kongsi dengan anda ada satu segmen baru. Kita ada segmen baru ya. Menarik. Segmen ni sebenarnya dia Kokok yang buat. Kokok ni dia akan wawancara dengan selebriti lah ataupun Insta famous dan sebagainya, TikToker ke, dan memang sangat menarik. Sangat menarik. Apa di sebalik tabir kehidupan influencer ini? Kita saksikan segmen baru kita, Tumpang De.
Nama diberi Nur Rashikin Kamilin. Ramai panggil saya Princess. Halah, kalau susah sangat tu, panggil je lah Kokok. Tu nama glamour saya. Misi tumpang dia kali ni nak cari si penumpang hati. Assalamualaikum, Abang Ahmad. Abang ni kerja asyik nak tegur orang je. Macamlah abang bagus, macamlah abang betul. Awak cakap pasal saya kan? Alamak, tak saya cakap pasal benda lain tadi. Wow, Mamat in the house. Yes, saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak Nadia. Assalamualaikum, Kak Nadia. Okey, Mamat nak tahu juga, sejak bila sebenarnya Mamat ni buka akaun TikTok? Saya buka akaun dah lama dah. Cuma tak buat konten je. Ramai je sebab macam korang kan. Macam yang lain, buat TikTok sebab nak tengok TikTok orang. Kenapa nak kena tegur orang? Benda tu macam random lah. Kita buat video macam random. Lepas tu tiba-tiba orang suka dengan konten macam tu. So kita teruskan sampai sekarang. Cerita dengan si budak Nadia. Saya sebenarnya awal tak kenal pun siapa Nadia Bryan tu. Betul, tak kenal. Lepas tu ada seorang ni DM saya. Dia suruh tegur Nadia Bryan. Saya cakap, siapa Nadia Bryan ni? Search lah dia punya akaun TikTok. Lepas tu tengok pelakon. Oh, pelakon. Tapi video dia memang banyak silap lah. Macam mana Nadia Bryan tu boleh notice awak ni? Dia start komen dekat video saya. Satu saya rasa cinta itu berputih. Aduh, masak aku ni. Aduh, aku tak boleh lah dengan Mamat ni. Saya pengumpul cap. Banyak cap. Memang saya takkan keluar kalau tak ada cap. Tak boleh. Cuma buka cap tak boleh? Tak boleh. Bukan botak rambut ada. Sikit je. Ada rambut. Saya kuat makan sebenarnya, tapi kering. Lah. Tapi saya kuat makan. Saya introvert lah. So kepada yang cakap saya sombong tu tak. Saya segan nak bercakap dengan orang baru sebenarnya. Saya tak boleh duduk belakang kereta sebenarnya. Ya? Saya mabuk. Tapi ni tak mabuk. Mungkin hype kot. Dapat hype. Kokok. Okay. Saya nak gambar awak boleh tak? Nak buat apa? Saya nak hantar dekat NASA biar dia orang tahu ada yang benda lagi indah daripada bintang. Memang dijodohkan bersama. Selalunya, time bila Mamat akan buat video menegur-negur ni? Kalau macam lepas kerja je, Assalamualaikum ke? Assalamualaikum masa kerja ke je? Waktunya, time saya rehat lah. Rehat tengah kerja kan. Masuk kereta je ambil masa 10 minit, ada. Sebab saya punya video senang je. Buka kamera, tegur dah. Itu je. Kiranya Mamat pun dialog memang sama je lah. Lebih kurang je lah. Ya, boleh kata sama lah sebenarnya. Saya tu. Cuma korang yang tak perasan. Korang lalai Kalau korang perasan ayat aku semua sama. Cuma konten je lain. Senang lah. Ni baru orang kata senang buat duit. Rezeki namanya. Alhamdulillah. Kita pun tak expect kan. Kiranya first video tu memang dah come out dengan idea yang macam tu lah kan. Dia macam cakap Assalamualaikum, enjoy je lah. Sebenarnya enjoy tu lah. Benda tu saya pun tak sangka benda tu akan jadi trademark saya. Sebab saya main cakap je. Lalang orang yang keep on comment. Enjoy je lah. Sampai sekarang benda tu ada dengan saya. Saya pergi mana-mana pun cakap, bang enjoy je lah. Ya. Ayam. Adam. Ayam. Ayam. Apa? Ayam. Masak lomak cili api. Masak lomak cili api. Betul lah. Mamat. 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 Suka. Suka. Duka. Suka. Tulen. Suka. Suka. Kokok. Kokok. Kongkong. Mamat suka kongkong. Bila masa pula? Mamat suka kokok. Mamat suka kokok. Terterai aku. Sampai bila sebenarnya nak buat video macam ni? Tak tahulah. Tak tahu saya nak cakap benda ni macam mana. Sebab benda tu sampai sekarang orang masih tag nama saya dekat video-video yang membuat kesilapan tu. Tengoklah sampai bila saya pun tak boleh nak cakap lah. Kalau macam Mamat sendiri kata dah cuba nak buat video lain kan. Pernah tak orang kata, Mamat buatlah video tegur-tegur tu balik. Tak naklah video ni. Ada ke? Ada je. Kalau saya dah start buat video lain, orang cakap, semenjak ni dah lama tak tegur orang. Tegurlah orang balik. Ada je. Sebab tu saya tak tinggal pun video tegur orang tu masih ada lagi. Kiranya video tegur orang tu menjadi trademark Mamat lah. Menjadi trademark. Setiap kali saya nak stitch video orang, saya akan komen salam. Salam. Maknanya saya dah datang lah tu. Okey. Benda tu akan jadi trademark saya juga. Okey, faham. Kalau orang tag saya, orang cakap salam. Nama saya Mamat. Okay. Benda tu pun one of my trademark lah. Kiranya video Mamat ni menjadilah kan? Menjadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki weh. Mari kita menyanyi lagu Sha-na-na-na-na. Esok terjadi hari ini kita berjumpa dengan si dia yang tercinta.
expectation akak saya. Dulu akak saya marah sebab saya kaki TikTok. Okey. 24 jam main handphone tengok TikTok. Okey. Tengok konten orang kan bukan buat konten, buat konten. Kau tak ada kerja lain ni. Tak mendatangkan duit pun. Sekarang kau diam. Aku mendatangkan duit. So sekarang saya main handphone tak marah sebab tahu ni kerja. Kerja. Okey, faham. Apa persamaan nelayan dan juga orang diet? Nelayan dengan orang diet? Berdayung? Entah. Jawapannya dua-dua ke laut. Becak apa paling laju? Apa dia tu? Becak apa paling laju? Entah. Saya slow buat teka-teki ni. Becak paling laju. Jawapan ni mesti tak apa-apa ni. Jawapannya becak turun bukit. Lah, itu bukan becak je, naik skateboard pun sama. Dalam banyak-banyak cicak, cicak apa yang mematikan? Cicak tokek? Cicak mematikan? Cicak apa yang mematikan? Cicak nafas. Kenapa biri-biri jalan lambat? Ni saya tahu. Kalau dia buru-buru. Itu saya tahu. Saya biasa dengar. Biasa dengar? Okey. Saya terkawal satu lah, boleh tak? Okey, macam mana kambing nak minta comeback? Aku bagi jawapan pula. Salah ayat sebenarnya. Saya salah ayat. Allahu Akbar. Apa benda dah cakap kan, enjoy lah. Comeback. Dalam SpongeBob ada apa? Awak salah sebenarnya. Okey. Dalam nenas. Nampak dia macam aku tadi. Dia terbagi jawapan. Dia nak bagi pembayang, terbagi jawapan. So maknanya dalam nanas ada SpongeBob. Dalam hati awak ada siapa? Ada awak. So, setelah kita bersembang dengan Mamat Mak Kaki. Tahu kita orang sampai Johor ni. Wah, betul lah tu. Jangan bagi tahu dekat orang lain tau. Senyap-senyap. Ingat tak nama saya siapa tadi? Kok. Kalau susah sangat panggil apa? Panggil ayang. Terima kasih banyak Mamat. So, terima kasih atas perkongsian hari ini. TikTokers famous. Mamat guys. Bye. Bye semua. Amboi kokok. Ini menyampang. Cinta berputik dalam kereta macam tu. Sama-sama. Selalunya orang kata jatuh cinta kat tempat kerja sebagainya kan. Macam kokok mungkin boleh jatuh cinta dalam kereta. Yang penting Topada ni memang adalah satu segmen yang saya rasa memang untuk buat kita gelak, untuk buat kita happy-happy saja. Jadi kalau penonton Malaysia hari ini anda ada sebarang apa kata? Suggestion lah. Siapa agaknya nak dipanggil sebagai tetamu untuk Topada? Pera otak tu sikit. Bagi tahu kita siapa yang awak nak bawa ke Tumpanda untuk digasak oleh Kokok. Okey, kita berehat seketika. Dan kita siapa? Kembali selepas ini. Fikir. Kalau boleh single lah. Mesti single. Terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini. Dan selain daripada music box yang kita bawakan, kita baru saja lihat gelagat Ahmad Fitri Yahya kita di Pasar Moden SS15 Subang Jaya, beriadah di pasar hari ini kita. Kita juga ingin mewawancarakan kepada anda semua tentang sambutan Hari Statistik Negara. Saya ini memang masa saya belajar dulu memang sukakan statistik, dan ini merupakan satu event yang dianjurkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang akan diadakan daripada 20 hingga 22 Oktober 2022 dari 9 pagi hingga 5 petang di Institut Latihan Statistik Malaysia di Sungai Perak, Perak. Bangun. Satu yang istimewa menanti anda. Dan untuk kita ceritakan apa pengisian dia dan juga apakah kegunaan statistik atau perangkaan untuk rakyat Malaysia. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, dipersilakan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzzi Mahathir, Ketua Perangkawan Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari Ahad pagi bersama-sama dengan kita ya. Jadi kita nak kongsikan seperti yang sedia maklumlah ya. Survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas sedang dilaksanakan. Dilaksanakan sejak Januari 2022 kalau tak salah saya. Jadi bila survey ini akan berakhir dan macam mana pula rakyat Malaysia, adakah mereka memberi kerjasama yang baik? Silakan Datuk. Terima kasih saudara Nas dan juga para pendengar sekalian.
Jadi sebenarnya yang topik utama tadi seperti yang saudara Nas nyatakanlah, kita nak mempromosikan tentang pelaksanaan ataupun program sambutan Hari Saksi Negara yang akan berlangsung 20 Oktober ini. Dia punya harinya, tapi sambutannya berterusan. Sekarang dia punya mood tengah naik ni. Kita banyak kita buat countdown, ini dah tinggal 4 hari kan. Betul. Jadi ini adalah sambutan yang kita mulakan 2017. Saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada kerajaan yang telah meluluskan supaya program sambutan itu dilaksanakan setiap tahun. Jadi ini adalah tahun ke-6. Kita nak kalau boleh tahun ke-6 tu biar naik sikitlah graf lah. Betul. Kalau boleh biarlah macam sambutan hari-hari yang lain. Peningkatan setiap tahun. Ya, kefahaman dan juga mencapai matlamatnya. Jadi kita ambil kesempatan juga saudara Nas dan juga para pendengar tadi dinyatakan tentang survey pendapatan perbelanjaan dan kemudian asas isi rumah. Sebelum kita menerangkan sedikit sebanyak tentang sambutan ini sebab survey ini penting. Survey ini sebenarnya kalau bahasa Melayu ni dia punya translation directnya dipanggil penyiasatan. Tapi kita bukan siasat macam siasat orang salah tak? Betul. Sebenarnya kajian. Jadi kita dah ubah survey SURVEI survey. Jadi tujuan kajian ni untuk melihat kan bagaimana corak perbelanjaan yang dilaksanakan oleh rakyat Malaysia. Penduduk negara kita ni sama ada belanja di pasar, belanja di pasar raya, belanja dalam sektor pendidikan, kesihatan, perjalanan. Kita nak tengok, tak tahulah hari ni setiap hari kan perbelanjaan kita lain kan? Betul. Jadi kita nak satu pola perbelanjaan yang orang kata seluruh rakyat Malaysia untuk boleh digunakan pakai sebagai rujukan untuk setahun. Jadi survey ini sedang berjalan daripada bulan 1 baru ni dan insya-Allah akan berakhir pada bulan 12. Kita panggil 12 pusingan. 12. Jadi ada insan-insan isi rumah yang terpilih dalam negara kita yang kita pilih secara saintifik untuk mewakili dalam kajian kita ini. Jadi menjadi tanggungjawab rakyatlah sebenarnya untuk pembangunan negara untuk kita laksanakan survey ini. Kalau dipilih itu andalah insan yang bertuah untuk dalam saya. survey itu adalah orang yang kita pilih itu yang berkeluarga, ada anak kecil, ada yang bersekolah dan sebagainya. Kita nak satu perwakilan. Jadi kita bukan buat banci ni, buat survey. Tapi yang saya nyatakan tadi baru satu perkara, perbelanjaan. Yang kedua kita tanya juga corak penerimaan pendapatan. Kita nak supaya pembangunan negara ni, saudara Nas, supaya bila kita kata negara kita makin maju, makin makmur, kita nak tengok apakah corak penerimaan pendapatan rakyat Malaysia. Kita tak nak terlalu jurang terlalu jauh. Sesuatu kawasan tu mungkin perlu ditambah baik dan sebagainya. Melalui survey inilah kita boleh tahu. Tapi kena maklumkan betul-betul lah berapa pendapatan, di sektor mana kita bekerja, apa kelayakan pendidikan kita. Jadi informasi yang diberikan tu haruslah jujur. Jujur. Tapi apa impact dia kepada negara? Impaknya kepada negara menyebabkan dalam sistem bernegara kita ini kita nak urus tadbir negara dari sisi sosial, ekonomi, alam sekitarnya bertumbuh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi bila ada kekurangan, dia akan menyebabkan satu intervensi perlu dilaksanakan, termasuklah alokasi peruntukan. Jadi kalau sesuatu kawasan itu dah baik, kita bagi jalanlah kepada kawasan yang memerlukan bantuan. Betul. Dan kita perlu melihat kekurangan itu di mana. Kalau ada kekuatan, bagaimana kekuatan itu dapat ditambah baik. Jadi dalam konteks kajian ini ada kemudahan asas juga di kitanya. Kemudahan pendidikan, kesihatan, bala polis, bomba, kemudahan internet lah sekarang ni. Kalau dulu kemudahan internet mungkin kita anggap barang mewah. Betul. Sekarang kemudahan internet adalah keperluan asas. Kita nak supaya kemakmuran negara itu tidak ada yang terpinggir. Ini seperti satu kajian yang berjaya menggunakan maklumat-maklumat yang kita kumpulkan. Di semua negara ada sistem saksi negaranya. Di Malaysia ni dosem lah. Tetapi kejayaan melaksanakan tugas ini semua pihak lah, termasuklah yang kita tanya tadi, rakyat. Masuklah rakyat yang perlu ditanya respon. Betul. Jadi saya bawa balik kepada yang besar yang saya nak sampaikan ni, Hari Saksi Negara. Dekat sini saya nak menekankan Jabatan Perangkat Malaysia, DOSEM sebenarnya, setiap tahun kita keluarkan lebih kurang 500 penerbitan. Bukan saja tentang survey ini salah satu saja. Yang lain-lain pertumbuhan ekonomi, kita punya kedudukan pelaburan, kadar inflasi kita, pekerjaan, ICT, digital, semua perkara semuanya berpasir pada statistik. Bayangkan jika statistik ini haywire. Atau tak ada langsung? Tak ada langsung. Macam mana? Nas lahir tahun bila? Betul. Bila Nas lahir? Tahun bila? Bukan lahir tahun 70, 60 kan? Tapi walaupun kita lahir tahun 70, 80, kita tahu berapa penduduk kita pada tahun 60 dulu. Kalau tak ada statistik, bagaimana kita nak tahu kedudukan macam tu? Satu lagi yang paling bagus dalam hidup kan, ke depan adalah ketidakketentuan. Betul.
boleh tak kita kurangkan ketidakketentuan tu? Boleh menggunakan statistik, menggunakan tadi bilang statistik kan, menggunakan prediktif. Yes. Ramalan. Tapi ramalan tu perlulah berpaksi kepada information. Tepat sekali supaya trend analisis. Supaya pembangunan lebih efisien. Jadi peruntukan yang diberikan adalah jitu tepat. Saya bagi contoh mudah wish lah. Kita panggil navigator. Jadi kita nak sampai pukul apa pun kita dah tahu. Itu pukul apa? Semuanya berpaksikan statistik. Jadi nak tahu juga kepada mereka yang memberikan maklumat dan sebagainya, bagaimana dengan bukti-bukti peribadi mereka? Adakah dirasakan? Ini memang selalu ditanya, tetapi dalam akta pengumpulan statistik kita, akta statistik memang memberi penekanan setiap data individu. Kalau NAS jadi kita responden, data individu tidak digunakan untuk kegunaan umum. Dia akan dijadikan sebagai statistik lah. Yang mana statistik itu dia keluar dalam bentuk, misal tadi dia punya profil, tetapi tidak ada kata NAS punya berapa punya dia punya income, apa dia belanja hari ini, tak. Betul. Itu kita kumpulkan, dia menjadikan satu statistik dan kita merancang berdasarkan statistik lah, bukan berdasarkan maklumat individu. Bagus, jadi semuanya selamat, alhamdulillah. Jadi berdasarkan kepada sambutan Hari Statistik Negara ni, dan dah sedekad Institut Latihan Statistik Negara Malaysia diwujudkan. Jadi apakah implikasi Hari Statistik Negara, dan mungkin wawarkan kepada dalam hubungan ini kita kena menekankan bahawa dalam kehidupan kita nak satu kehidupan yang semakin baik, semakin selesa, maknanya yang kurang selesa kita tambah baik, dan kita nak kalau boleh jangan kita saja selesa, semua selesa, menyebabkan tidak ada perasaan yang tidak yang terpinggir itu merasa geram dengan yang di atas. Semuanya sama rata. Kita sama rata, kita cuba kurangkan. Dalam hubungan ini kita nak supaya rakyat Malaysia melihat aset data ni adalah penting. Bagi kerjasama yang terbaik, dan alhamdulillah kita baru selesai buat banci penduduk 2020, satu kejayaan. Alhamdulillah. Walaupun kita menghadapi COVID, rakyat Malaysia cun. Tapi kejayaan ini juga bersama-sama menggembling tenaga dengan Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi jangan lupa 20 Oktober hingga 22 Oktober letakkan dalam kalender anda beriadah bersama keluarga untuk meraihkan Hari Statistik Negara. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Seri Datuk Muhammad Uzair kita. Teruskan khidmat anda kepada negara. InsyaAllah. Kita jabat tangan sikit ambil berkat. Ambil berkat ambil berkat hari Ahad ini, dan kita berehat seketika. Selepas ini kembali bersama Daya Bakar dan sedikit muzika untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Kepada anda semua yang tertanya-tanya sambil menonton Malaysia hari ini, siapakah tiga jejaka yang mainkan muzik begitu merdu kami dengar tadi? Dari mula-mula tadi, nama mereka adalah Music Box ataupun Kotak Muzik. Kotak Muzik. Dan sekarang ni kita nak berbual lah sedikit. Mesti. So daripada awal tadi diorang rasa senyum dengan saya. Betul. Oh ya ke? Dia main mata saya je. Nas tak ada. Tak ada. Saya tak pakai sarang burung hari ini. Itu pasal. Okey, kita berkenalan dulu ya. Baik, silakan. Kita ada Mio. Mio, kita ada Kimi dan juga Ilham. Yes, saya. Okay. Jadi Music Box ni boleh dikirakan kugiran rancak ataupun setakat basker-basker relax saja. Sebab saya pernah tengok dekat majlis keramaian orang kahwin korang semua banyak booking dahsyat Jadi sejak bila dia mula ni? Kita orang start 2018 macam tu. 17 18. Tak ingat. Macam semua ni kawan ke apa kan? Kawan sekampung. Tak sekampung lah. Kawan lama lah ni. Kawan lama lah. Okey, dan kalau cakap tentang konsep Music Box ni, adakah macam semua boleh universal? Ataupun ada yang korang suka? Ada genre istimewa? Ya, macam kita orang memang ada romantik sangat suara. Kuat sikit Dia memang orang jiwa muzik ni memang macam ni. Apa tu? Mio? Okey, apa tadi? Okey, so kita memang ada muzik yang kita orang minat masing-masing. So kita orang gabungkan lah antara kita orang bertiga ni. So, paling diminati lah. Paling yang macam tiga-tiga pun suka apa? Blues ke, R&B ke? R&B ke? Pop. Pop lah. Pop. Ya? R&B kan jadi lagu Boyz II Men. Itu lagu asli tu. R&B adalah orang asli tapi Mak Salim macam tu. R&B pun kadang-kadang main juga. Ya. R&B pun kadang-kadang tengok only real style R&B. Okey, kalau Music Box kan dia beri peluang lah macam nak berkolaborasi dengan mana-mana artis Malaysia. Siapakah dia? Walaupun tiga-tiga artis yang berbeza, bagi satu nama saja. Siapakah dia? Cuba. Ilham kata apa? Ya. Kimi kata siapa? Nyanyi saya Sheila Majid. Sheila Majid. Queen of Jazz. Ilham macam mana? Datuk Siti. Datuk Siti. Okey, Hujan.
Hujan. Okey, kalau contoh tiga-tiga nama ni kalau tuan menonton, insya-Allah kita mana tahu ada rezeki satu hari. Besar cita-citanya, Okey, jadi kita nak wawarkan satu rancangan yang istimewa dibawakan di TV9 yang dinamakan Gen Z. Gen Z ni kanak-kanak cilik kita lihat apakah kemahiran kehidupan mereka. Adakah mereka bersedia untuk menghadapi liku-liku kehidupan? Dahsyat betul aku punya intro. Ada kata boleh membuat kerja macam berkebun, memancing, memasak masakan tradisional dan banyak lagi. Yang ini lipat ketupat kat sini. Jadi anda semua nantikan aksi 8 wilayah cilik kita Ahad ni 7 malam di TV3 semua. Jangan lupa. Alhamdulillah. Okey, esok topiknya pula adalah inilah perasaan saya bila saya mengacara dengan daya bakar. Apa tu? Macam terkena renjatan elektrik. Tapi berbahaya. Jadi kita akan saksikan topik ini dibentangkan di MHI Isnin esok. Betul. Jadi sekarang ni kita nak kita dah habis dah hari ini. Kita undurkan masa mencuburi, tapi kita akan tinggalkan anda dengan Music Box. Are you ready? Bersedia? Yes. Selamat hujung minggu semua. Selamat hujung minggu. Selamat ceria selalu. Assalamualaikum. Bye. Mengungkapkan kasih, mata merasa yang sebaliknya. Wahai jiwa yang meronta, beritaku apa mahumu. Tetap jantungku menahan arah dan jalan agar kita akan bersama. Setia sampai mati cintaku, takkan berserah, takkan ku mengalah hingga kau buat diriku bertahan di hatimu. Kau teringat lagu dan cerita diselimukan satu